Jadi kita ni kalau sebut pasal etika, membebel orang perempuan, ya silakan kalau nak membebel. Larangan pertama dalam membebel, tolong jangan menggunakan perkataan yang kesat. Elakkan nak bebel macam mana? Contoh perkataan kesat apa? Kita bebel pasal adalah satu pinggan tak basuh. Janganlah guna perkataan kalau setakat ni pinggan siapa lah ni. Jangan sampai keluar pemaleh, betul. Kan tu dah kesat, betul kan? Padahal semalam suami dia perajin. Maksudnya semalam suami dia basuh. Masa basuh tak ada disebut. Siapalah basuh pinggan tak ada sebut. Masa malas tu lah disebut-sebut. Betul kan? Jadi kita takut bila kita sebut bagi gelaran pemalas, seolahnya, yelah saya ni pemalas. Seolahnya menghapuskan kebaikan dia yang belum ni ada, dia tolong siram. Ada dia buat kerja, nampak tak? Perpa tu memang ni pengotor. Padahal time tu dia kotor sikit, tapi terus letak pengotor. Perpa ni kan dia menunjukkan peribadi, betul kan? Sakit perkataan tu. Walaupun macam tak adalah makin amun, tapi perpa tu menunjukkan peribadi. Penangguh buat kerja mesti nak nangguh. Pada tu lah dia nangguh sekali. Kita yang bercakap ni lagi banyak nangguh. Okey. Yang kedua, dalam membebel tolong jangan mengungkit. Ungkit kan? Dia bebel cerita hari ni, dia ungkit cerita yang tahun lepas tu. Habis dia ungkit. Masalah tu bab ni. Ni serupalah daripada dulu ni, samalah macam ni bebel ungkit apa ni yang tahun lepas, yang panggil lama-lama. Yang ketiga, jangan buat perbandingan. Dalam membebel jangan banding. Marah-marah, awak jadilah macam suami orang sebelah tu. Cuba awak tengok dia tu, petang-petang keluar rumah, tolong isi siram pokok, saya ni. Jangan sekali-kali buat perbandingan. Awak ni gini-gini, macam ayah saya. Ayah saya tu kan, walaupun ni banding dengan ayah kita pula. Saya nak tanya, bila kita membandingkan dengan orang lain, kita akan banding yang baik ke yang tak baik? Kita akan banding yang baik-baik je. Sebab nak bagi tahu buruknya dia ni, kita akan ambil yang baik-baik orang. Cuba tengok tu, tengok jiran depan pula. Mesti kita akan ambil yang baik-baik. Padahal masing-masing ada kelemahan dan keburukan. Kita tak tahu yang rajin siram pokok tu, rajin juga pukul isi. Contohlah, kita tak tahu. Kita tak tahu keburukan orang lain, tapi kita cenderung melihat kebaikan. Sikap membanding sangat bahaya. Kita akan banyak melihat keburukan pasangan dan akhirnya kita akan melihat, kita mengumpulkan kelebihan-kelebihan orang lain dan mengumpul keburukan-keburukan pasangan. Na'udzubillah min zalik. Kemudian tip yang sangat bagus kalau boleh diamalkan, kalau bolehlah. Wahai para wanita di luar sana, peringatan untuk diri saya juga. Kalau kita rasa macam ada benda yang kita nak cakap dengan suami, dan biasa kalau cakap ni jadi cerita panjang juga ni, jadi bebel juga ni. Kita mula dulu dengan doa. Doa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini bukan gurau-gurau, bukan main-main ni. Sebab ada benda kita nak cakap dengan suami, tapi suami terus macam, alah, malah dengar, awak tu benda sama yo. Faham tak? Memang benda sama pun kita nak tegur ni. Nak tegur pasal apa contoh? Pasal nak pujuk dia, nak tegur dia, pergilah sembahyang kat surau. Awak dah tua. Betul kan? Rumah dekat surau, malulah tak pergi surau. Tapi dia bila hari-hari kita ulang, dia akan anggap bebel. Betul tak? Bukan nasihat. Dia akan anggap bebel. Contoh. Awak nak pergi surau, awak pergilah. Saya malulah kalau saya pergi, awak tak pergi. Apa kata orang pula? Awak pergi, saya pergi. Boleh jadi bergaduh tak pasal tu? Boleh jadi bergaduh. Awak ni gini. Ada orang memang walaupun dah tua susah nak pergi surau, betul kan? Ini kalau semua suami masing-masing ni penuh surau ni, tapi berapa orang je yang sampai kan? Jadi kita mulalah dengan Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kena berlapang dada ni. Nak nasihat orang ni, orang yang bagi nasihat kena lapang dada dulu ni. Nanti nak dengar jawapan dia, nak dengar marah dia, nak tengok muka dia supaya berlapang dada. Kalau dengan cucu nasihat, cucu buat muka, kita tak ada berlapang dada. Oi, buat muka dengan Wan ya. Marah terus. Nampak sangat Wan tu tak berlapang dada. Nama pun budak kan, dia buatlah muka. Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku, hatiku. Lagi? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri
mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah urusanku. Urusan apa ni? Nak bercakap ni, nak bebel ni, nak sebut ni. Wa yassir li amri, lagi wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukakanlah belenggu yang mengikat pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mudah-mudahan dia memahami kata-kataku. Ini doa daripada mana ni? Doa Nabi Musa. Dalam Al-Quran, doa ini bukan diajar, bukan daripada hadis Nabi. Doa ini daripada Al-Quran. Masa tu Nabi Musa kan nak berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa pula dia bimbang, takut depan Fir'aun nanti gagap-gagap, tak boleh nak cakap. Dia minta dengan Allah. Kita kan kadang-kadang nak cakap dah susun ayat elok dah, tapi orang tu salah faham. Ataupun kita bila nak bercakap, kita campur dengan marah, dengan sedih, tersalah perkataan. Orang tu kecil hati. Sebab itu bila nak nasihat anak, nasihat cucu, nasihat suami, suami nak nasihat isteri, nak nasihat adik-beradik, kita ni sebelum mula tu, Rabbi syrahli ya Allah, Rabbi syrahli sadri ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, pemudahkanlah urusanku. Lagi wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah lilitan yang membelenggu pada lidahku. Nak cakap lain, keluar lain. Kan kadang-kadang macam tu. Yafqahu qawli, supaya dia faham apa yang aku nak sampaikan sebenarnya, supaya dia tak salah faham. Kita kan kalau dah tersalah cakap, orang tu pegang, betul kan? Dia pegang yang kita tersalah tu. Lepas tu kita nak betulkan, minta maaf, saya bukan niat macam tu, bukan itu maksud saya. Dia tak ada dengar dah penjelasan lepas tu. Yang kita tersalah sebut tadi tu. Yalah Dan ni suami bukan suami yang soleh, awak carilah suami yang lain. Bukan macam tu maksud saya awaklah suami saya, tak ada orang lain. Awak jadilah soleh lagi. Yalah maksud awak saya tak soleh lah. Kan jadi bergaduh tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah sikit sebanyak tips etika pembebelan, dan tips supaya bebel kita tu jadi nasihat, bukan bebel kosong, malah diberkati oleh Allah. Dah cakap sekali tu suami terus terbuka hati. Yelah saya terimalah, terima kasihlah atas teguran. Padahal dah 5 tahun dah cakap benda sama ni, tapi tak mula dengan doa. Kita rasa kita yang boleh ubah suami, tapi kita silap. Yang mampu mengubah suami, orang-orang yang kita nak nasihat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita bebel sebelum nasihat, minta pertolongan daripada Allah. Subhanallah. Ada soalan ke, nak tanya satu soalan ke? Ya. Ingatkan dia. Okey, itu bergantung pada niat lah kan. Contoh biasa dengan anak, kan, dengan anak. Ingat tak dulu apa yang Umi buat? Ingat tak apa yang Umi bagi? Cuba kena. Maksudnya dengan tujuan nak menyedarkan. Jadi niat kita tu bukan kita nak mengungkit kebaikan kita sebab kita nak berbangga, nak riak, nak rasa kita bagus, tak. Supaya dia berfikir. Awak ingat tak dulu masa awak susah, saya buat pinjaman 30,000. Saya bagi dekat awak untuk awak mulakan bisnes. Contoh dengan suami kan. Saya buat tu memang niat ni, tapi akhirnya bisnes lingkup. Saya sabar, saya redha. Awak tak disiplin. Maksudnya kalau suami ni panah telinga, dah beri ngungkit. Kan? Sebab itu dalam kita nak susun ayat, nak cakap ni, kena minta tolong dengan Allah kan. Rabbi syrahli sadri yafqahu qawli, supaya dia faham. Tujuan kita tu nak bagi dia sedar. Bukan tujuan kita nak ungkit, saya tak nak apa-apa balasan, saya tak nak apa. Cukuplah kalau hari ini awak jadi suami yang baik, itu dah cukup. Saya bukan nak minta awak bayar balik, tak. Tapi awak jadilah suami yang baik. Dia pun tanya baik macam mana? Kena bagi. Sebab orang lelaki umum baik macam mana, dia kira baiklah tu. Saya minta 2 je. Jangan minta berat-berat. Jangan saya minta 10 je. Yang tu terus fail. Saya minta 2 je. Awak jaga solat. Lepas tu malam-malam sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk sama-sama. 2 tu je. 2 tu je tu, tapi akan bagi perubahan yang besar. Jangan tu awak jaga solat Al-Mulk, lepas tu zikir ni, kemudian ni pagi-pagi tak payah. Tak payah cerita tanggungjawab dia nak buang sampah ke apa. Awak jaga 2 ni je. Okeylah insya-Allah. Bunyikan sikit. Tapi orang yang jaga solat, dia akan menjaga semuanya. Tanggungjawab dia akan semua ni. Al-Mulk tu sebab inilah solat tu untuk kita kat dunia dan akhirat.
Al-Mulk tu untuk kubur kita. Saya tak naklah kita nak kubur kita sama-sama terang kan. Bukan rumah kita sekarang je terang dengan lampu, esok kita akan pindah rumah yang baru. Rumah baru kita namanya kubur, lampunya adalah surah Al-Mulk. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih di atas soalan dan semuanya. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada haja-haja puan-puan, beri kerjasama yang sangat bagus, mendengar dengan sangat baik, dengan sabar insya-Allah. Sehingga bertemu lagi dalam kuliah akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Untuk kuliah minggu depan, saya tak pasti lagi sebab saya balik Terengganu hari Jumaat balik. Selamat bercuti panjang juga saya ucapkan. Ambillah kesempatan cuti yang panjang ni kan. Sebab cuti sampai hari Rabu, betul kan? Cuti raya Cina ni. Ambil kesempatan ini untuk ziarah saudara mara, hubungkan silaturahim. Maksudnya jangan fikir nak berjalan je, maksud berjalan tempat-tempat penginan je. Sebab menghubungkan silaturahim kita akan sebut dalam kuliah akan datang insya-Allah sangat besar. Bahkan kalau ada hubungan yang terputus, tolong sambung sebab dosa dia termasuk dalam al-kabair. Orang yang putuskan silaturahim dosa-dosa yang besar sampai Allah akan menyekat rahmat dia. Jadi kita ingat-ingat balik, kemudian cuba juga ambil peluang ni. Cuba ingat mana ada saudara mara, mak saudara ke, tok saudara ke, sepupu ke yang susah. Ambil kesempatan ni pergi hollow bantuan. Sebab ada hadis Nabi, barang siapa yang bersedekah kepada orang luar, orang yang jauh, tetapi ahli keluarganya dia tak membantu, Allah tak terima sedekah dia. Hadis tu bersambung lagi, Allah memalingkan wajah. Allah tak nak tengok muka orang di akhirat kelak, orang yang membantu orang luar. Dia sedekah banyak, tahfiz sedekah, Palestin sedekah, tapi ada ahli keluarga terdekat silaturahim ni yang mana dia tak membantu. Jadi guna peluang. Saya pun balik kampung Terengganu esok sampailah hari Rabu. Saya bimbang kadang-kadang ada kerja tak selesai yang mak minta tolong apa, kita pun extend lah hari Khamis. Kuliah kita kan Khamis, jadi akan dimaklumkan kepada hajah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.